وبركاته. الحمد لله الذي جعل لنا شهر رمضان شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار. فقد جاءكم شهر عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mati kasih seluruh pimpinan Surau Mujahidin di Belipuntar ini, Fadil sahabat saya Ustaz Mukhrazi, Ustaz, rakan-rakan, sahabat-sahabat, Fadil Tuan Imam mengimamkan solat tarawih pada malam ini, muslimin muslimat, ibu bapa yang semati kasihi, alhamdulillah. Pertama-tamanya saya mengajak diri saya dan tuan-tuan seluruhnya, sekali lagi kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, sehingga malam yang ke-6, ketika kita masuk pada malam ke-6 itu 5 hari kita berpuasa, kita masuk 6 hari esok insya-Allah. Dan tarawihnya yang ke-7 begitu. Yang pertama, kerana Allah melapangkan kedudukan kita, melapangkan stage kita untuk kita hadir di rumah Allah ini, di surau, di markas khususnya yang cukup terkenal di kampung Kedah ini. Dan alhamdulillah, dengan suasana tuan-tuan seluruhnya berpuasa, berbuka puasa, menjamu makan kepada orang berpuasa, walaupun dengan sebiji tamang ataupun segelas air sejuk ataupun amalan-amalan khairat yang cukup banyak, tuan-tuan. Fihinna khairatun hisab. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan dalam bulan sebelum ini pun sudah memperlihatkan cantiknya pribadi kita sebagai seorang Muslim muslih, Muslim kamil itu. Apatah lagi bila datang Ramadan Al-Mubarak ini, pasti akan memperlihatkan keindahan itu lebih daripada apa yang telah kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Tuan-tuan muslim-muslimat yang semati kasih, salah satu dia pada amalan untuk memperindahkan Islam itu ialah dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Seperti mana sabda Nabi SAW, Bunya Islam ala khamsin, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Ini masyhur hadis Sahih Bukhari. Yang pertamanya, an tashhada an la ilaha illallah, bahawa kamu menyaksikan tiada Tuhan yang sebenar-benar disembah, yang berhak disembah melainkan Allah. Yang pertama. Jadi ulama tauhid menyatakan kamu hendaklah menyembah Allah dalam arti kata sebenarnya, dengan tidak kita mengutukan Allah dengan sebarang bentuk sekalipun, sama ada dalam bentuk penyembahan yang terang, yang nyata, seperti kita menduakan Allah, menyatakan Allah lemah, menyatakan Allah beranak, ada anak, sebagainya, ataupun dalam keadaan kita mengutukan Allah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Yang dahsyatnya, kita mengutukan Allah secara gentleman. Kita kata Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala tak lihat kita, Allah Ta'ala tak peduli kita, Allah Ta'ala biarkan Islam, biarkan umatnya dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan berjuang seseorang menghadapi musuh yang mempunyai alat canggih. Yahudi, Nasara, musyrikin zaman sekarang, yang kata musyrikin tak ada, tuan-tuan. Abu Jahal, Abu Lahab sentiasa hidup segar-bugar dalam bulan Ramadan. Syaitan dia belum rantai, syaitan dia pusat dalam bulan Ramadan. Tapi musuh-musuh yang lain, yang pertama musuh dalaman kita, nafsu.
InsyaAllah barangkali ada kesempatan saya nak menyentuh juga tentang nafsu. Yang kedua, musuh daripada luar ini dalam bentuk idealismenya, pemikirannya, dalam bentuk falsafah yang tidak islamik, yang mencampur aduk antara Islam dengan kufur, antara Islam dengan ghairul Islam. Yang sebenarnya dibawa oleh Rasulullah SAW kita campurkan, kita ambil daripada selain daripada yang dibawa oleh Rasulullah. Itu nama sekular, sosialis, kapitalis. Yang ini disebut selalu oleh tok guru kita. Jadi kalau ini belum kita sempurnakan, maknanya syahadat kita ada gangguan, iman kita boleh sentiasa gugur, boleh gugur. Walaupun kita menyuburkannya dengan pengakuan, ikrar, bahkan dengan amalan kita, oh saya beriman dengan Allah, saya kata tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Mana dia saksi dia? Syahadah mana dia? Bayinah mana dia? Dia ada dua. Syahadah, bayinah, keterangan dan saksi. Saksi ni kita lah tuan-tuan. Bila kita kata tidak ada Tuhan yang sebenar disembah melainkan Allah, kita sendiri menyaksikan maksudnya inilah pengakuan sebenarnya datang daripada hati yang tulus, ikhlas, hati yang kudus, yang bersih. Kena sebut bersih. Orang tak nak sebut bersih, kita sebut sepanjang masa. Walaupun bersih 3-0, dah lama dah berlalu. 4-0 tak dengar lagi tuan-tuan. Jadi kena sebut bersih. Nampak? Kalau Timbalan Mufti pun boleh sebut bersih, berani. Cakap kuliah baru ni, kita kena sokong parti, kumpulan Timbalan Mufti. Tapi Mufti tak boleh harap tuan-tuan. Maaf cakap, dia kena kata juga bulan Ramadan. Timbalan Mufti saya terkejut tuan-tuan. Ya, saya bertugas di Selangor. Ustaz Fazli tahulah. Jadi jemaah hebat, hebat. Kuliah subuh ni mana saja kuliah subuh apa malam dia mulai baru ni. Jadi bila mari kuliah subuh tu dia antara pejam celik. Antara khusyuk atau khusyuk. Tiba-tiba bila kawan kata wajib kita milih dalam pilihan raya. Buliak mata tu kan. Yang mana tak bersetuju tu dia benar balik pada. Tahu dah. Itu Timbalan Mufti. Orang tak boleh ragu, tak boleh sanggah pendapat Timbalan Mufti yang ada autoriti. Kita tak ada autoriti tuan-tuan. Tak ada autoriti. Nampak? Itu pun tuan-tuan kerana ia tidak dia bertentangan dengan naluri amarah mereka. Mereka tak mau terima. Dia kata ini dah ni ustaz-ustaz ni dia main pot daripada sebelah hijau ni, dah tentu dia akan kata ikut kehendak dia. Kita tak boleh terima katanya. Kita tak setuju. Ya, kita mesti katakan maksudnya inilah pemerintah, inilah kerajaan yang elok, cantik dah. Apa nak lawan kan? Semua ada jalan raya, ada paip, ada api ada. Ya, bangunan besar-besar belaka. Masjid, surau. Nak minta bantuan sila isi form. Tapi kalau macam surau ini yang minta bantuan confirm tak dapat. Dia tahu bunyi surau hijau, tak dapat. Tapi tengok fungsinya bodek sikit, dapat 100,000, 200,000 minta dapat. Tambah zaman dekat pilihan raya ni, buat kita kerja sikit, akan dilulus oleh kerajaan atas nama rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Jadi masjid dinaikkan, surau dinaikkan, bangunan besar-besar didirikan. Orang Islam yang dibiarkan mereka kelaparan. Rakyat tidak rakyat sentiasa dipedulikan, begitu. Ambil kepedulian. Mana tidak ada rakyat terpinggir. Itu tema ataupun tema yang ditulis pada spanduk-spanduk. Tidak ada rakyat yang terpinggir. Tapi tengok terpinggir banyak tuan-tuan. Banyak orang kampung yang susah. Susah. Tapi bukanlah kesusahan itu menyebabkan mereka tidak mengimarahkan Ramadan. Mereka tetap datang ke masjid, datang ke surau untuk melaksanakan solat sunat tarawih berjemaah. Yang kedua daripada pembinaan Islam itu ialah dengan kita tuqimus salat wa tuqimus salat. Kamu mendirikan sembahyang fi waqtiha, dalam waktu dia. Sembahyang tarawih dia kena buat dalam bulan Ramadan.
Kalau bulan Syaban tak sah tarawih, bulan Rajab lagi tak sah. Dia tarawih mesti diri dalam bulan dia. Sembahyang fardu mesti dirikan dalam waktu yang tertentu. Itu maknanya tuqimu solat. Kemudian ulama menafsirkan orang yang semayang dia diterima lain, tuan-tuan, pribadi dia, akhlak dia, perangai dia, tingkah laku dia, perjuangan dia. Dia kalau semayang Allah Ta'ala terima ni, dia mesti juang untuk Islam. Orang semayang tak terima ni, memang dia tolak Islam. Masyarakat dia semayang, tengok orang semayang, dia semayang. Falsafah semayang, roh semayang, dia tak ambil. Tu yang pertama tu, nak bela Islam, dia kena semayang dulu. Dia kena lepas pakai ini dulu, sempadan ini dulu. Kena buktikan, wahai Allah, ini semayang aku ya Allah. Semayang aku dapat mendidik diri aku menjadi seorang Muslim yang baik, yang Muslim tadi. Kemudian semayang aku dapat mencegah kemungkaran, semayang aku dapat menegakkan ma'ruf dalam bulan Ramadan. Semayang dapat menegur sebarang penyelewengan. Ini penyelewengan ni dia bermula daripada kita lah, tuan. Daripada perangkat dalaman kita sampai kepada perangkat negara. Tak betul kita tegur dalam mana-mana seminar, dalam mana-mana simposium, kita beri pandangan, kita beri resolusi, conclusion, idea. Walaupun mereka tak terima, tapi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itulah kita laksanakan sebab mungkin, sehinggalah kita dikatakan sebagai seorang Muslim yang telah menyempurnakan sembahyang untuk membina Islam yang ada dalam hidup dia, dalam diri dia. Itu baru kedua. Yang ketiga, wa tasumu Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan ni, puasa pada bulan tertentu bulan Ramadan. Itu puasa wajib. Rasulullah SAW sebelum turun ayat ini yang mewajibkan berpuasa pada tahun 2 Hijrah, Nabi tiba dulu melaksanakan puasa-puasa sunat dia. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, dalam sirah, Nabi puasa Ashura, Nabi puasa 3 hari. Kadang-kadang Nabi puasa lebih 3 hari. Tapi riwayat nyatakan 3 hari, salah satu ayam, ataupun Yaumul Bayad, hari putih. Dan bila datang Syaban, Nabi menumpukan ibadat dia dalam bulan Syaban sebelum datang Ramadan, supaya tarbiyah yang Nabi dapat dalam bulan Syaban dibawa pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi masalah pada orang Melayu ni, bila Rajab Syaban dia tak peduli. Puan-puan ada lah bulan Rajab Syaban pergi mengaji, cukup. Ada orang setengah dia tak boleh puasa, tuan-tuan, gastrik. Dia tak boleh puasa gastrik. Pagi-pagi kena teh tarik, kena kopi tarik. Tak boleh kalau tak kena teh tarik, tak kena kopi tarik, dia tak berapa segar. Nak beribadat tak boleh, dia lemah. Lambat makan, dia jadi menggigit badan dia, tuan. Ada kawan jumpa, dia tak boleh puasa. Sampai bulan Ramadan pun dia terpaksa menggigit kerana dia berlapar, sedang dia tak mampu nak berlapar. Itu namanya gastrik. Doktor nasihatkan dia, kalau awak puasa boleh menyebabkan kesihatan awak terganggu, jadi awak boleh buka. Nampak? Itu. Jadi waktu subuh Ramadan, Nabi SAW berpuasa sunat sehingga turun ayat mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Lalu Nabi meninggalkan puasa sunat. Bukan mana Nabi tinggal turun dah. Nak tunjuk bahasanya tumpukan yang utama dia, al-awlawiyat, ialah melaksanakan puasa wajib dalam bulan Ramadan. Nampak? Apa itu baru mari puasa sunat daripada bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal. Kemudian puasa-puasa berikut, tuan-tuan, pada puasa pada yang wukuf, kita lah yang tak punya kaji sunat, puasa pada yaumul wukuf fil Arafah. Nampak? Kemudian puasa-puasa yang disunatkan soal Islam, puasa Ashura dan lain-lain, sejurus lepas tamatnya bulan Ramadan. Itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat, waktu tiada zakat. Kamu mulakan zakat. Jadi bulan Ramadan dia ada zakat wajib, iaitu zakat fitrah, kena keluar. Orang puasa dia kena wajib keluarkan zakat fitrah. Itu zakat yang mesti dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kemudian zakat-zakat lain, zakat harta, zakat tanaman, zakat bagi orang mampu untuk dia berzakat, dia kena keluarkan zakat untuk membina syakhsiah Islam dalam diri dia. Kemudian wa tahujjul hajj, kamu mengerjakan haji fi Baitillahil Haram, di Baitullah.
atau fi Makkah al-Mukarramah, di Makkah Mukarramah, wa Madinah al-Munawwarah, dan di Madinah al-Munawwarah. Nah, jadi dua tempat, dua tanah suci Haramain yang dikunjungi oleh umat Islam yang melaksanakan fardu haji maupun umrah. Wa atimul hajj wal umrah lillah. Kamu kena buat menyempurnakan haji dan umrah kerana Allah, bukan kerana manusia. Nah, kita baca ayat sebelum tadi dalam surah Baqarah, dia ada satu ayat sebelum kefarduan, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Dia ada beberapa kutiba ni banyak dalam Quran. Dia tulis dulu sebelum lahirnya atau sebelum datangnya kutiba alaikumus siyam itu, dia Allah menjelaskan tentang bagaimana orang yang menyempurnakan haji dan umrah ni, dia mesti buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab itu ayat yang pertama atau ayat mukadimah itu, wa atimul hajj wal umrata lillah. Maknanya apa tuan? Kalau kamu kerja ke haji dan umrah kerana Allah, itu last sekali dalam 5 pembinaan rukun Islam itu. Sembahyang, puasa mesti kerana Allah. Zakat mesti kerana Allah, bukan kerana nak nama. Nah, tulis nama 50,000, 100,000 pada whiteboard itu. Gantung. Ni zakat daripada datuk, datin sebagainya. Bukan kerana nak nama. Ya, tetapi zakat yang kita keluarkan dalam bulan Ramadan ialah nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala bagi menyucikan diri. Itu yang dalam surah Taubah kan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu dulu ayat. Ya, tutahhiruhum, nak menyucikan diri kamu yang penuh karat. Bakhil. Nah, terikut nak keluar zakat. Nah, nak berjuang, kena keluarkan duit. Infak fisabilillah, derma, tabung jihad. Tapi berkira. Nampak? Ini bagi orang kira tuan. Saya yakin, saya percaya jemaah kita tak ada kira. Kerana kita dididik, ditarbiah dengan infak fisabilillah. Dia ada tabung infak, dia tengok dalam tu, tabung infak, dia tulis tabung infak. Kalau tabung saja ni, orang dia tabung apa ni? Dia tabung infak fisabilillah, dia confirm ini untuk fisabilillah. Nampak? Jadi orang beri pun tak ragu. Dia selepas walaupun RM1, walaupun 1 sen, tak ragu dia. Kerana apa? Tabung infak fisabilillah. Bukan main tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian last sekali tuan-tuan, yang ini disebut juga dalam kitab, dalam kitab fiqh, itu fiqhul janayat. Yang ini saya bincang kemudian. Kita nak sebut tuan-tuan, sebelum sampai kepada fiqh janayat, iaitu melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam bulan Ramadan, kalau orang makan minum tuan-tuan, apa dia punya enactment kesalahan dia? Mesti ada. Dia makan kayak ramai. Ni ada undang-undang Islam. Ni sama ada undang-undang Islam itu gazet daripada Allah, daripada Quran dan hadis yang kita ambil, ataupun yang telah digazetkan dalam enactment jenayah undang-undang syariah Perak ke Malaysia. Tak kira lah bagaimana tuan-tuan, ataupun Malaysia, orang makan dan minum dia kalau ramai ni tangkap, kena denda kurang-kurang 6 bulan, kena sebat ataupun penjara. Tengok dia mana section dia. Orang tak ada sebab dia makan, sama gentleman. Ni tuan-tuan, kita buat operasi restoran. Saya ingat lagi tahun sudah, tahun ni tak buat operasi ni. Kita akan buat pada 1 Ogos. Operasi ni kita ras kepada restoran mamak. Saya rasa tahun sudah saya sebut juga mamak. Kerana mamak ni dia rajin buka awal pagi, 8 pagi, 9 pagi. Dia dah buka dah roti canai, kemudian dia tebus roti canai, lauk-lauk semua dah siap, dengan darca, dengan masak merah begitu. Ini yang datang jadi pelanggan beli makanan orang Melayu. Orang Melayu tuan-tuan. Bukan di sini dia sama. Ya, tuan-tuan nak pergi pekan sama, ada satu restoran mamak. Nama dia Madinah, restoran Madinah. Nama sedap. Tapi orang Melayu datang beli. Ya, saya panggil ayah mak, pasal apa you buka awal? Dia pun tak jawab tuan. Salah tak? Dia kata salah tak? Salah lah. You buka, you masak ini macam semua orang Melayu datang ambil.
makan. Tak ada, itu kerajaan bagi lesen. Dia rasa kerajaan bagi lesen tuan. Itu kita bercakap dalam mesyuarat. Dia kata, kenapa saya pernah bercakap dalam mesyuarat? Ustaz Fazli pun biasa tegur lah. Saya bercakap dalam mesyuarat, ada kesempatan. Kenapa? Di zaman kerajaan dulu, mantap, kita sebut juga. Di zaman kerajaan 2008 dulu yang memerintah Perak ini khususnya, kita tidak benarkan mana-mana restoran mamak ke tak mamak ke buka melainkan sesudah jam 3 petang. Saya pergi KL pada waktu itu tuan, 3 petang baru buka restoran mamak. Tak wani tuan. Tapi kenapa? Kerajaan ini pagi. Restoran ni berbahasa membuka restoran mereka. Orang Melayu datang, budak-budak beli, bapak budak pun beli makanan tuan-tuan. Mak budak tak nampak dia wakil beranak dia orang beli. Itu yang kita berhadapan tuan-tuan. Saya tangkap. Ya, kita tangkap. Bila sebut itu, mulalah pok-pok tu dalam ahli mesyuarat tu mula ada merah, muka merah kan, mata tak boleh tengok kita, salam tak mau. Biasalah orang Melayu. Ni heran orang Cina, wakil Cina. Dia wakil, tak tahu wakil apa, rela ke Cina. Dia tegur kita, dia faham. Tapi dia tak tahu apa. Cina tuan-tuan. Ini yang kita kata orang Melayu ni dulu kini dan selama-lama macam itulah tuan-tuan. Skeptik orang Melayu ni, statik. Skeptik orang Melayu ni statik. Tak bergerak, minda mereka tak nampak. Cina dia boleh faham. Dia faham sensitiviti umat Islam. Boleh puasa, makan tak boleh You mau makan, sakit pun makan senyap-senyap. Belakang rumah, dalam bilik. Walaupun dia sakit sekali pun, kena jangan tunjuk kepada orang lain, terutama kepada budak, kerana memang boleh pengaruh budak-budak ini untuk dia pun turut sama berbuka dalam bulan Ramadan. Pengaruh tuan-tuan. Kalau bapak makan depan anak tuan-tuan, kan? Jadi malu kat anak. Nampak? Jadi dia berlaku. Untuk mencegah kemungkaran dalam bulan Ramadan. Dan saya sebut tadi, Islam telah menentukan hukuman dia. Mereka tidak lepas di dunia. Dia akhirat lagi lah. Kan? Jadi nak melepaskan mereka daripada azab Allah, mereka kena bertaubat kepada Allah SWT. Marilah tuan-tuan. Marilah dalam bulan Ramadan ini, golongan yang menentang untuk Allah, yang tak berpuasa dalam bulan Ramadan, yang menentang tazkirah. Ada yang menghalang tazkirah Ramadan. Bukan di sinilah tuan-tuan, di tepi. Bukan banyak pun masjid, surau, sebuah dua je. Tak boleh banyak-banyak. Dia tazkirah ni tak boleh banyak-banyak. Seminggu sekali. Sebulan ada 4 minggu 4 kali. Minggu sama pun begitu. Ustaz, kami buat seminggu sekali. Ustaz masuk yang round yang keempat tu. Round kedua, Senin depan. Tak apalah, kita tak boleh banyak-banyak, 4 kali sudah lah. Itu pun dalam 20 minit je. Kita faham tu. Sekira light tu kita faham. Sebab telah disentuh oleh Timbalan Mufti yang secara berani menyatakan kita kena sokong kumpulan yang nak menegakkan Islam dalam bulan raya. Wajib. Nampak? Jadi parti Islam lah tuan-tuan kan. Mana ada parti lain selain pada parti PAH. Nampak? Kena sebut juga. Tu. Kalau Mesir, Ikhwan Muslimin Mesir lah, tekanlah lawan kepada Dr. Muhammad Mursi, Syafiq itu. Dia pro sekular. Walaupun Dr. Muhammad Mursi itu, dia bukan daripada intelektual Islam, dia merupakan engineer dalam bidang dia. Tetapi kerana jiwa Islam, ini kita kata memprofesionalkan atau mengulamakan profesional. Orang profesional kita ulamakan dia jadi ulama. Nampak? Orang bukan Islam, dia nampak Islam lebih depan daripada orang Islam. Orang Melayu itu sendiri. Malanglah kepada orang Melayu bulan Ramadan tak nampak. Hudud. Ingat? Undang-undang hudud. Nak buat juga hudud. Tapi hudud ciptaan mereka. Dia kena kepada orang Islam, orang bukan Islam pun kena. Ni kata mama ayo-yo kan. Dia faham tu pas kata hudud ni hanya kena kepada orang Islam saja. Kalau macam itulah lancar kena foto sebagainya lah. Nampak? Daripada wakil Muah Johor. Kita tahu sekarang dah stop, dah tutup. Buat malu company kan. Malu. Mana ada tu ajar hudud kena kepada orang bukan Islam? Tak ada. Orang bukan Islam kita bagi dua pilihan. Buka kitab. Kitab fiqh Dr. Suqordawi ke daripada Dr. Wahbah Zuhaili.
Ni dua ulama besar dunia. Ngambil daripada ulama-ulama mengampu. Dia kata kena juga kepada Islam. Tak ada. Dia tak kena atau tak kena, tetapi kita rujuk dia kepada undang-undang dia. Ataupun hakim boleh memutuskan orang Islam ni kena juga hukuman dalam bentuk takzir. Untuk takzir. Nampak? Jadi hukuman Allah bukan nak mendera kita, bukan nak mendera orang bukan Islam. Orang bukan Islam faham tuan. Tetapi lebih dalam bentuk mendidik kita dan juga orang bukan Islam, sebab mereka jangan begitu berani celupang mulut mereka untuk mengislam. Jadi balik pada persoalan nak membina Islam, kita kena sempurnakan ilmu perkara ini. Ya, kemudian seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nyatakan kepada saya ya Rasulullah, yang sesudah ini saya tidak akan tanya lagi soalan ini. La as'aluka ba'da dhalik. Lepas ini kalau kamu katakan satu ini amalan yang begitu sempurna ataupun yang afdal, seafdal-afdalnya, dan aku puas hati, aku tidak akan tanya lagi. Maka jawab Rasulullah SAW dalam kata-kata yang cukup pendek, tuan-tuan. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah hai Badui, kamu beriman kepada Allah dan kemudian kamu istiqamah. Kena istiqamah. Kalau cakap beriman tapi tak istiqamah, berjuang tak istiqamah, kan? Tengok orang lain dah mula pindah, dia pun pindah. Lompat mati, dia pun lompat. Tapi sekarang zaman orang lompat sokong Islam. Dia nampaklah tuan-tuan, bunga-bunga. Nampaklah bunga-bunga. Bekas-bekas pegawai kerajaan, kanan kerajaan, pegawai polis yang besar-besar tuan-tuan. Semua mereka sekarang cenderung untuk milih Islam. Artis sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Artis sokong Islam. Cuma ada seorang dua ustaz, Allah, hati dah tak laku dah, tak laku menyanyi baru nak masuk sokong Islam katanya. Ni ustaz ni biasa lah kan, cakap. Dia bercakap dalam kuliah dia. Dia pali penyanyi kita, pekat penyanyi janji manis semua begitu. Semua nama ni, contoh pun faham. Dia pelekeh kawan ni, hina peribadi ni, fizikal ni, Allah insya-Allah. Dosa kan. Ya, kawan ikhlas nak masuk pas. Memang dari dulu kita tengok ni arti-arti yang memang cenderung untuk milik Islam, kan pilih yang terbaik. Mustafa Kamal misalnya, tengok bila dia berlakon hero. Dia dalam banyak drama yang saya tengok, dia agak tertib sikit tuan-tuan. Dia tak adalah pegang rumpah peluk macam Fauzi. Saya tengok juga filem Panggilan Pula begitu Ustaz. Tengok dia punya apa nama clue dia ataupun dia punya enlarge sikit-sikit lah tuan-tuan. Bukan boleh tengok banyak pun kan. Nampak? Dia agak sopan sikit. Dia akhirnya dia pergi jumpa Tubuh Aziz. Tak banyak lagi, hati-hati tuan-tuan. Yang nak mati, matilah. Kita orang nak mati tak boleh tahan tuan-tuan. Ya, ada orang mati tak sempat berpuasa. Kakak ipar saya tak sempat puasa, baru ni mati. Tak apa dia mati dalam keadaan dia telah banyak berbakti kepada anak-anak, kepada orang lain, bagi makan, bagi jamu sebagainya, walaupun dia susah. Kan? Ada impak dia. Ada khairat dia, kebaikan dia yang telah dibuktikan untuk orang lain. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas, kamu jadilah orang yang infakkan diri kamu untuk manusia. Dia seorang, seketika seorang, tunggu seorang dia, berdiri seorang, duduk seorang, dia buat kerja untuk Islam. Ya, siang malam dia kerja untuk Islam. Dia fikir bagaimana nak menangkan Islam. Tak ada tak. Duit tak banyak, macam puak-puak UMNO tersebut juga. Duit banyak tuan-tuan mereka. Ketua UMNO, ketua muda, berangkring sayur. Saya kira bini berapa orang, rumah lagi. Ini cerita ketua bahagian, ketua pemuda saja sudah membina kekayaan tuan-tuan. Belum yang berhormat mereka, menteri mereka. Tapi janganlah ya, kita pun terikut macam mereka. Bila kita dah menang bulan tahu tuan-tuan, jangan main. Ya, kita manusia biasa kan gitu. Ya, kita manusia biasa. Kita bukan malaikat. Cuma kita dididik dengan tabiat yang kita bina sama ini. Islam yang dibina dengan 5 perkara yang saya sebut tadi, kita jaga elok-elok tuan-tuan, supaya dengan sempurnanya Islam itu, dengan sesempurna-sempurnanya,
yang Arab Badui kata, ya Rasulullah, kalau aku puas hati lepas ni aku tak tanya lagi dah. Dan inilah aku pegang apa azimat ini, kata-kata ini aku akan pegang insya-Allah ya Rasulullah. Ya, begitulah orang yang bila dia masuk Islam, ya, bila dia masuk Islam dia tak boleh belakang tuan. Dia yakin dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin perjuangan jemaah Islam yang dibawa oleh parti Islam sendiri. Nampak? Tak ada parti lain dalam Malaysia ni yang nak memperjuangkan Islam sesumur-sumur. Undang-undang Islamnya dia menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. Tidak ada rakyat yang tertindas, tidak ada rakyat yang dinafikan hak mereka. Walaupun diberi berim 500 kali pertama, kali kedua follow up lepas ni tuan. Kita pun dapat itu tuan kan. Pasal kita bunyi syarat. Tengok Suhaji dia dapat punya. Walaupun surat tak panggil, dia telefon je. Dia tahu ni hijau punya orang, terus panggil dan tak surat pun pendam. Bila kita pergi, Tuan Haji mana surat? Tak tahu, saya Tok Gulu telefon. Dia datang, dia buka surat. Dia cari surat ke? Surat panggilan. Buka. Oh, dia surat Tuan Haji. Dia pendam surat kita tuan. Nampak? Kita faham lah. Kita pun tak ambil depan dia kan, depan Wabi, itu dalam Dewan tu. Kita ambil lepas habis expired, orang dah balik dapat mata, kita pun datang balik bulu. Balik bulu. Ini cerita saya lah dia. Teruk. Jadi tuan-tuan yang saya mati kasih. Jadi insya-Allah bulan Ramadan ini biar kita hidup dan mati kerana Allah. Fasa kita pun kerana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, kita bermohon supaya kita dipanjang umur sehingga kita sempat menyambut kemenangan Syawal. Ya, ada orang, ada ahli-ahli kita yang tak sempat menyambut Syawal makanya. Paling kurang orang Islam yang tidak menyertai mana-mana perjuangan, ya, dia tak sempat nak menyambut kemenangan Syawal. Tapi ahli kita berdoa kepada Allah supaya ahli kita, ahli pendukung rakyat Islam, bukan saja mereka melaksanakan fasa sebaik mungkin, tetapi mereka dapat menyambut kemenangan Syawal yang sebaik. Nah, inilah juga kemenangan nanti ke oleh umat Islam. Bila mana kita telah berpuasa menghadapi cabaran, ujian yang sangat dahsyat dalam bulan Ramadan tuan. Tuan-tuan, kita tak berhenti. Kita tampal poster, naik bendera, panjat pokok. Panjat pokok bulan Ramadan kita bimbang pilihan raya ni akan berlaku lepas daripada Syawal. Itu bunyi-bunyi saja tuan-tuan, bunyi-bunyi. Kan? Ada yang mengatakan bulan 11, ada yang mengatakan bulan 12. Dia tak lebih lah tahun ni tuan, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan-tuan, cukuplah 40 minit. 40 minit ini saya bertazkirah, ya, dan akhirnya sama-sama kita mohon sekali kepada Allah SWT agar Allah memanjangkan usia kita, ya, sampai kita bertemu Ramadan kali ini dan Ramadan akan datang insya-Allah. Allahumma balligh Ramadan. Itulah doa Rasulullah SAW. Jadi saya kira cukup sekali itu dapat saya mampu berikan pada malam ini untuk saya dan dari tuan-tuan sekalian. Yang baik kepada Allah SWT, yang buruk kelemahan dari saya seperti musibah biasa. Mungkin insya-Allah yang lebih itu tuan-tuan ambil lah. Mungkin kerana di sini ada lagi kalau tazkirah Ramadan pada esok dan berikutnya, dan banyak isu-isu atau tajuk yang akan dikupas oleh Tok Guru Ustaz yang lain. Jadi sekarang itu mohon maaf, selamat meneruskan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita berjaya dan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah bulan Ramadan ini. Sekian aku qali hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan